untuk mengetahui Ustazah juga, kita punya meeting kita pada pagi ini ataupun wawancara kita pada pagi ini akan direkod ataupun dirakam untuk dijadikan evidence untuk melepaskan tugasan inilah kepada pensyarah kursus kami insyaAllah. Okay. Sebelum kami memulakan sesi wawancara, eloklah untuk kami memperkenalkan diri kami. Saya Nasaruddin bin Ahmad, merupakan pelajar ijazah sarjana muda Pendidikan Islam semester yang kelima Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan saya teruskan kepada rakan-rakan saya lain untuk memperkenalkan diri. Mulakan dengan saudari Eliana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Rahim dan saya juga dari ISMP Pendidikan Islam. Disambung dengan saudari Azimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azimah binti Ismawi. Saya juga merupakan pelajar SMP Pendidikan Islam dari semester 5. Itu sahaja. Diteruskan dengan saudari Syahirah dengan saudari Syarifah. Assalamualaikum Ustazah, selamat pagi. Nama saya Syarifah Ibn. Saya juga merupakan pelajar ISMP Pendidikan Islam semester 5 reproduksi. Assalamualaikum Ustazah, nama saya Syarifah binti Wala dan saya juga merupakan asisten Pendidikan Islam. Dan diteruskan dengan saudari Farhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhana binti Anwar. Saya merupakan ISMP Pendidikan Islam dan sekarang saya juga asisten 5. Dan diikuti dengan saudara Wahid. Assalamualaikum dan selamat pagi Ustazah. Saya Muhammad Fahrudin Zahri bin Muklis, ISMP Pendidikan Islam dan juga semester 5. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan-rakan saya. Tujuan wawancara ini adalah untuk kami mengetahui bagaimana perjalanan seorang guru dalam meneruskan saja, bagaimana perjalanan seorang guru dalam aktiviti pendidikan, bagaimana dalam proses pendidikan ini mendidik seorang guru dalam cekalan pendidikan. Okey, Ustazah. Sebelum kami pergi tahu, adalah kiranya untuk saya meminta kepada Ustazah untuk memperkenalkan sedikit tentang Ustazah, pendidikan Ustazah dan apa perkaitan yang ingin Ustazah sampaikan. Jazakallah khair. InsyaAllah. Tafadhali. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada kita punya pengurus baik kita panggil. Okey, dan semua adik-adik ni kita akan menyambunglah delegasi pendidikan Islam. Saya memang sangat-sangat selalu berdoa. Okey, semoga lebih ramai yang berminat dengan pendidikan Islam. Okey, sebab saya tengok memang kos pendidikan Islam ni selalunya tidak dipilih oleh pelajar. Kecuali kalau macam terdesak kan, baru mereka nak pilih. Jadi saya alhamdulillah, okay, saya lihat semua, saya panggil adik-adik kan, adik-adik semua. Okay, saya Nur Isma binti Abdul Aziz. Okay, saya asal daripada Kedah. Okay, saya mengambil ijazah sarjana muda pendidikan Islam di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okey, dan tahun ini merupakan tahun ke-8, tapi kalau ikut betul-betul 7 tahun lah. Okey, saya berkhidmat di Sarawak dan saya memang posting di sini di bumi Sarawak ni. Saya pun menyambung legasi mak ayah saya dulu pun mengajar di Sarawak, jadi memang saya ada biasalah dengar tentang apa. Dulu saya hanya dengar je lah Sarawak lah, naik perahu semua kan. Itu mak saya dah lalui. Bila saya datang sini, saya macam takut jugalah, takut naik perahu. Rupanya
sama saja. Naik kereta macam biasa kan kat sini. Padahal duduk di bandar lagi. Okay, dan saya berharaplah wawancara hari ini sedikit dapat membantu semua lah. Adik-adik semua supaya menjadi seorang asatizah yang betul-betul cemerlang. Saya sedia membantu lah. Saya cuba bantu apa yang dapat. Saya rasa itu sajalah. Memandangkan Ustazah ada menceritakan tentang kemungkinan dan antara orang yang menjadi contoh atau teladan Ustazah untuk bertindak untuk menjadi seorang guru juga adalah ibu dan ayah Ustazah sendiri. And then apa lagi yang membuat Ustazah kuat untuk jadi seorang guru, yang menjadi tulang belakang Ustazah untuk kuat jadi seorang guru, dan yang pastinya kenapa Ustazah memilih untuk datang ke Sarawak ataupun terpilih ataupun macam mana? Kita dapat tadi. Yang pertama sekali memang saya dapat pengaruh yang hebatlah daripada ibu. Saya banyak di kecil lagi melihat mak ayah balik rumah hantar buku. Jadi dulu saya tolong mak ayah yang buku semua. Jadi secara tak langsung memang di kecil tu saya memang minat menjadi seorang guru. Tapi masa tu saya tak tahu lagi tanggungjawab yang sebenar sebagai seorang guru pendidikan Islam. Masa tu masih muda lagi kan, masa awal-awal tu. Kemudian bila dipanggil interview semua, jadi saya macam kapan mungkin sebenarnya saja lah kot saya akan berusaha. Jadi bila interview dapat surat Sarikih Sarawak. Sarikih masa tu saya tak pernah dengar. First time saya dengar perkataan Sarikih Sarawak. Saya jadi macam diam. Sarikih Sarawak. Saya ingatlah cerita mak saya dulu zaman lama kan. Naik perahu semua saya cakap, alamak maksudnya naik perahu ke? Macam tu lah, ingat macam tu je. Lepas tu bila saya datang ke sini, rupanya sama saja dengan suasana di Semenanjung, tak ada beza. Sama saja. Semua jabatan yang rahsia kat sini semua kan. Tak ada naik perahu pun. Saya naik perahu tu masa saya jalan-jalan je. Pergi kampung kawan sekolah baru pergi jalan-jalan. Jadi lepas saya datang sini, masuk pula sekolah Hussein. Saya dulu sekolah agama. Jadi macam saya jarang lah berkesempatan kawan dengan Muslim semua, dengan bangsa lain. Jadi memang istilah ni memang perubahan yang saya rasa sangat besar lah bila saya datang ke Sydney dengan sekolah berbalik Kristian. Masa tu memang minda masih tak faham lagi gimana kan. Jadi takutlah macam-macam lah orang cakap. Jadi bila datang sini, saya lihat suasana kerja masa tu. Suasana kerja, kawan-kawan yang lain-lain bangsa. Saya tengok semua jadi macam boleh duduk sekali, ketawa sekali. Saya macam wow, satu benda baru lah bagi saya. Sebab di sana saya tak berkesempatan. Saya tak ada kawan yang lain bangsa semua. Jadi bila saya masuk ni semangat teamwork lah. Saya tengok teamwork, semua bantu. Tak kira bangsa. Semua kerja, kalau kata minta tolong semua beri bantu. Salah satu bila saya datang sini, sebab tu saya okey. Saya tak depressed apa ke tak, saya happy kat sini. Jadi itu salah satu sebab tu lah selain dia ada ibu bapa, suasana kerja dan juga kawan-kawan lah kat sini. Dia orang sangat baik. Saya tak rasa saya ni orang asing. Kan ada macam ada resisi ke apa, tak ada. Sini saya ada langsung rasa perasaan. Jadi saya rasa saya memang jadi kuat sebab orang-orang yang saya kenal di CNN ni. Itulah panjang cerita. Alhamdulillah. So, saya teruskan dengan rakan saya yang lain untuk memberikan berbagai soalan daripada rakan-rakan lain. Saya buka untuk rakan-rakan lain. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya adalah soalan daripada saya. Soalan adalah apakah ciri-ciri kepribadian yang perlu ada pada seseorang guru untuk menjadi seorang guru yang lebih berjaya? Okey. Seorang guru untuk jadi seorang guru yang lebih berjaya. Ya, ciri-ciri seorang guru untuk menjadi seorang guru yang lebih berjaya. Okey, bagi saya seorang guru tu dia mesti ingin belajar benda baru sebab pendidikan ni dia bukan macam dulu kalau dulu dia kita pergi sekolah, kita belajar, kita duduk kan, tak ada buku, benda yang sama. Tapi sekarang ni bila saya menjadi seorang guru, saya mendapati bahawa kita ni bukan sebulan sekali atau tidak. Hari-hari kita akan belajar sesuatu yang baru. Kita kena terima sesuatu yang baru. Terutama sekarang bila PPR ni kan. Dulu kita belajar secara bermuka, jadi kita kena belajar cara menggunakan Google Meet. Ada semua tu kita kena menghadiri syarat menggunakan Zoom. Dan juga kita kena itulah salah satu dia belajar benda baru. Dan yang kedua, kita ni seorang yang rajin. Saya rasa yang kedua tu rajin lah. Yang pertama tu dia nak belajar benda baru. Yang kedua, dia mesti rajin seorang guru ni. Kalau malas, tak dapat. Kalau malas, saya rasa itu akan memberi impak yang negatif kepada pelajar. Tapi alhamdulillah saya tengok budaya di, saya rasa memang sekolah, budaya di sekolah ni sangat mainkan peranan yang sangat besar. Bila kita berada dalam suasana yang semua guru rajin, galakan daripada pengetua, sokongan daripada pentadbiran, saya rasa memang itu sangat-sangat boleh beri kesan kepada kita. Jadi secara tak langsung kita boleh terima benda baru. Kita belajar tapi sekolah ni dia buat seolah macam kita hanya ikut je. Ikut je haluan dia lah. Ikut je kita belajar benda baru. Yang kedua mesti rajin. Rajin. Yang ketiga macam kalau saya macam kadang-kadang kita ada banyak kerja dan kita pun ada lah emosi kita naik turun semua. Saya rasa satu benda yang boleh heal saya setiap kali macam saya rasa down apa-apa, satu je, iaitu anggap pekerjaan kita ni sebagai ibadah. Memang kalau saya fikir ni ibadah, terus saya macam okey, saya semangat balik lah. Saya rasa tiga perkara tu lah, ingin belajar dan juga mesti rajin, anggap pekerjaan ini adalah sebagai ibadah. Sebenarnya banyak lagi lah, tapi yang saya tekankan tiga perkara tu. Okey, adakah menjawab? Menjawab Ustazah. Okey, apa yang Ustazah cakap tadi, yang pertama adalah ingin belajar sesuatu yang baru. Yang kedua adalah seorang guru ni dia perlu menjadi seorang guru yang rajin. Dan yang ketiga adalah sebagai seorang guru kita kena anggap pekerjaan ini sebagai ibadah. Okey, secara kesimpulan tiga ciri ini pada saya pun okey dengan ciri-ciri yang saya bagikan. Okey, seterusnya saya akan beralih kepada soalan seterusnya, iaitu soalan seterusnya sahabat saya yang akan ajukan kepada Ustazah. Baik Ustazah, seterusnya saya tanya, bagi Ustazah, apakah ciri kepribadian yang perlu ada dekat seseorang sebelum dia masuk ke bidang perguruan? Okey, ciri kepribadian. Okey, yang pertama sekali yang general ke yang spesifik terus. Okey, kalau general tu kita memang kena menunjukkan kita ni adalah seorang guru agama lah. Okey,
seorang seperti yang orang expect. Okay, jadi bila orang Islam ni, okay, macam kita, macam saya sendiri lah, macam saya bila saya masuk di set ni, saya merupakan antara bila guru Muslim yang minoriti lah, okay, di sekolah kan. Bila minoriti di sekolah ni, kita kena tunjukkan. Kan kita tahu kan ada banyaklah perspektif Melayu ni malas lah, orang Islam ni malas lah, apa semua kan. Okay, jadi kita kena tunjukkan yang sebenarnya itu bukan semua. Itu dia terpulang kepada individu kan. Jadi saya rasa yang pertama dia kena tunjukkan akhlak yang baik lah. Okay, akhlak yang baik. Iaitu yang pertama dari segi komunikasi. Saya rasa yang penting. Bila kita masuk ke sesebuah sekolah tu, komunikasi kita dengan semua orang. Okay, bukan dengan cikgu-cikgu, bukan kita ada geng-geng, tak ada. Okay, dengan pembantu makmal, dengan pejabat am, okay, kerani di pejabat am, dengan rakan-rakan sekerja. Okay, kita bawa title Ustaz dan Ustazah. Jadi kita kena menghidupkan title tu lah. Okay, betul-betul kita rajin. Okay, macam bagi perempuan kan, bila kita pakai tudung ni, kita pakai hijab ni, ini apa? Ini bukti kita orang Islam. Kamu boleh percaya saya. Saya ni amanah, saya ni jujur. Kita bawa title tu sebenarnya bila kita pakai tudung. Okay, jadi kalau kita sama bila bawa Islam ni, itu kan. Jadi kita kena tunjukkan lah akhlak. Jadi bila mereka tengok guru agama macam ni, okay, akhlak yang baik kan. Ni jangan bila guru agama asal hantar laporan guru agama, tak buat kerja guru agama, kita tak nak. Walaupun ada saya ada dengar kan berkaitan dengan guru agama yang tak hantar laporan ke apa-apa. Okay, jadi bila sebagai guru pendidikan Islam ni, saya pun rasa macam tertampak sekali kan. Rasa orang kata cubit ke kanan ke kiri pun terasa. Okay, kita kena menepati waktu. Okay, tunjukkan kita ni komunikasi dengan orang lain pun perkataan yang baik, ucapkan perkataan yang baik dengan pelajar. Walaupun dengan pelajar sendiri kadang kita bergurau kan. Bergurau pun ada batasnya. Okay, dengan pelajar. Jangan sampai bila orang tengok, Ustaz tu satu. Kan saya tengok kadang kita lagi rapat tu, kita jadi nampak kita jadi tak jaga ikhtilat kan, tak jaga ni. Itu yang saya perhatikan lah. Okay, jaga akhlak, komunikasi, okay, perkataan kita, apa yang kita tentukan, kita tegur semua orang lah. Okay, ciri apa lagi? Ciri-ciri saya tidak pula dia tu banyak kan di bawah dia. Tapi yang saya paling penting adalah komunikasi kita. Okay, lepas tu akhlak kita lah, akhlak sesama manusia. Okay, saya lah. Okay, membantu kita. Okay. Okay. Terima kasih atas jam yang diberikan. Bagi saya pun sebelum kita nak masuk ke dalam bidang keperluan ni, kita kena ramah, jaga akhlak, lepas tu jaga diri kita. Jadi secara kesimpulannya saya setuju dengan pendapat Ustazah. Jadi sebelumnya saya akan melanjutkan soalan yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Okey, saya teruskan kepada soalan yang kelima. Pada pendapat Ustazah, apakah ciri ataupun sifat yang cikgu rasakan perlu disemai dalam menambahbaikan kepribadian seseorang guru yang unggul tersebut? Silakan Ustazah. Okay, ciri atau sifat yang perlu disemai untuk menjadi guru yang unggul, macam tu kah? Ya, betul Ustazah. Ciri sifat guru yang unggul. Saya rasa macam kalau jadi seorang guru yang unggul ni, maksudnya dia berlengkap semua kan, dari
kerja dia dari dia dengan murid, dia dengan orang lain kan. Jadi semua tu. Tapi kalau nak pilih satu ciri guru yang unggul ni, kalau saya lah, saya rasa kesediaan untuk belajar dan menerima. Kesediaan untuk belajar dan menerima sesuatu benda yang baru. Saya sebut tadi lah. Pendidikan dia setiap tahun tu dia akan berubah, dia akan ada benda baru. Dulu tak ada dokumentasi, sekarang ni banyak dokumentasi. Dulu kita pakai hard copy kan, kita print. Sekarang ni banyak kena isi borang soal sendiri lah, kita masukkan bahan dalam Google Form. Saya rasa yang dulu tak boleh menerima, dia bersedia menerima benda baru. Dan dia sedia belajar, bukan sahaja menerima dan dia sedia belajar. Dia boleh terima. Sebab ada setengah cikgu ni yang terutamanya cikgu yang senior ni dia macam tak boleh. Sebab dia rasa macam dia dah rajin, jadi dia tak nak terima, dia tak nak buat. Jadi bila tak nak buat, jadi kerja dia tadi akan terpaksa diberikan kepada orang lain untuk buat. Jadi ini menambah beban orang lain kan. Jadi saya rasa itulah. Perlu berapa ciri ni? Berapa pun tak apa. Berapa pun tak apa. Yang penting Ustazah ni ya. Saya rasa kesediaan untuk belajar. Yang kedua, menerima benda baru. Macam kalau macam saya dulu saya tak pernah terfikir lah nak mohon apa guru cemerlang ke apa ke, tak ada. Sebab saya rasa macam saya kerja ni orang suruh buat macam tu je. Tapi bila saya di bawah, bila kita ada seorang ketua leader kan, yang baik, saya tak tahu pun saya ada kelebihan, saya sendiri pun tak tahu, saya ingat saya biasa-biasa je. Tapi bila pengetua ni dia suruh kita jadi seorang guru yang cemerlang, lepas tu saya fikir, saya ni cemerlang ke? Tak ada cemerlang pun, file pun biasa, mengajar pun biasa. Tapi bila saya melalui proses tu baru saya tahu, rupanya banyak benda yang inovasi yang kita buat dalam kelas. Dulu saya tak tahu apa inovasi ke apa, kajian tindakan ke apa. Tapi bila pengetua ni dia memimpin lah, jadi macam kita terima pengetua suruh buat kajian tindakan dari 2017 lagi. 2017 kita dah belajar buat kajian tindakan. Masa tu sekolah lain semua tak ada buat kajian tindakan. Lepas tu saya macam apa benda kajian tindakan ni, kenapa kena buat? Masa tu marah juga lah kan. Tapi kita terima perubahan, jadi buat. Lepas buat sampai dah tahun 2020. Lepas tu pengetua suruh saya mohon je GC, padahal saya pun tak tahu lah apa yang dia nampak. Saya tak nampak pada diri saya. Lepas tu bila saya isi borang tu barulah saya tahu sebenarnya banyak benda yang kita buat tapi kita cuma tak rekodkan. Macam adik-adik semua ni pun satu hari dia masuk sekolah kan. Jadi ambillah peluang kamu nanti untuk mohon guru cemerlang. Orang cakap guru cemerlang ni buat dokumentasi lah apalah. Tak ada, semua guru sama je, semua kena buat dokumentasi. Cumanya kita kena present, tu je beza dengan orang lain. Kita present dan bila kita ambil ni dia untuk reward kepada diri kita lah. Jadi kita macam saya kan, bila saya isi borang, lepas tu dia ada inovasi yang dihasilkan. Jadi saya fikir rupanya banyak juga inovasi yang saya hasilkan. Sebenarnya saya tidak mendokumentasikan. Jadi bila saya dokumentasikan, saya susun balik kajian tindakan saya. Rupanya dalam kajian tindakan tu ada inovasi, tu in-one sebenarnya kan. Jadi bila saya baru macam macam ni sebenarnya. Jadi itulah yang saya pilih tadi, kesediaan untuk belajar dan kita boleh terima sesuatu yang baru. Dua tadi. Itu dia pengalaman saya lah. Masa lagi saya nak pesan lah kepada adik-adik. Masa saya praktikal dulu, saya pernah ditegur lah oleh guru pembimbing saya. Tak malu lah cerita lah dengan adik-adik semalaman saya kan. Masa
saya di SMK Sri Tanjung. Okay, saya praktikal 6 bulan. Saya senyum, tapi saya senyum ni je. Jumpa orang kan. Lepas tu ada guru pembimbing saya bagi tahu saya yang ada cikgu cakap saya senyum. Okey, lepas tu tak ada kata terus saya senyum tu saya dapatkan gigi kat sekolah tu. Memang sampai sekarang dah jadi gigi dekat sekolah kalau jumpa orang bagi dapat gigi kat sini kan. Sekarang dah pakai mask dapat lah supaya dia orang nampak. Tapi bila macam tu memang ni lah orang macam mudah nak cakap dengan kita dulu macam ni lah macam tu kan orang tak kan. Padahal kita sama je dengan orang yang kita mengajar pendidikan Islam. Jadi nasihat saya ni kalau praktikal ke apa ke senyum dan lebar sikit. Nampak kan cikgu lain. Tapi dia pandang mata dia kalau dia pakai mask kan tunduk. Itulah. Okey, terima kasih Ustazah. Daripada apa yang Ustazah utarakan, saya dapat simpulkan bahawa kita sebagai untuk menjadi sebagai guru yang unggul ni perlu ada kemahiran dari pelbagai aspek, sama ada dari segi ICT, pengurusan dan sebagainya. Kerana kemahiran inilah yang bakal menjadikan kita guru yang cemerlang pada masa akan datang. Saya teruskan kepada sahabat saya yang seterusnya. Okay, saya soalan seterusnya yang saya ingin tanyakan pada pendapat Ustazah, apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru? Silakan Ustazah. Okey, ciri kepribadian yang tak sepatutnya ada pada seorang guru. Okey, yang pertama sekali, sorry to say memang saya tengok yang baru-baru lah yang masuk dalam sekolah ni daripada pengalaman saya sendiri, saya lihat sendiri lah dan juga daripada cikgu-cikgu lain. Yang pertama, suka tolak kerja. Itu yang saya rasa yang paling negatif lah, suka tolak kerja dengan alasan tidak tahu. Okay. Alasan tidak tahu ni sepatutnya kita tak boleh bagilah, kita boleh belajar kan. Macam saya dulu memang saya dilatih lah. Okay, untuk menjadi seorang guru ni kita kena sanggup terima apa saja tugasan yang diberikan oleh pentadbir atau apa. Saya sendiri merupakan guru multimedia. Okay, masa sebelum COVID lah. Okay, sehingga saya dapat CJ lah. Okay, guru ICT lah yang kita kata yang paling masa tu anugerah yang kita dapat paling tinggi lah masa tu kan, guru ICT. Okay, siapa kata guru dekat Islam tahu ICT kan? Kita tahu. Okay. Jadi kita terima je. Masa saya pun bila orang suruh buat pamphlet masa tu kan, saya tak pernah buat pamphlet sebelum ni. Okay, tapi saya kata okey. Jadi saya belajar, saya tengok, saya join group di Telegram kan, buat pamphlet semua. Okay, kita belajar lah. Okay, kita buat. Okay, settle. Kemudian orang suruh kita buat slide. Macam di St. Anthony kalau ada akhir tahun tu kan, ada grad pelajar tu terima macam ala-ala di grad lah kan. Okay, jadi kena buat slide, kena ada gambar dia orang, kena keluar nama semua kan. Jadi saya terima lah cabaran buat slide. Okay, lepas tu masa tahun bila ada Antonian, World Antonian Day, masa tu dia panggil semua Antonian yang pernah belajar di St. Anthony seluruh dunia lah. Okay, tak kira lah dia orang berada di Australia ke apa balik. Memang masa tu besar-besaran lah. Okay, mereka, pengetua amanahkan kepada saya buat video Antonian Day tu. Jadi saya terima, saya buat. Saya belajar Power Director sebelum ni tak pernah tahu. Saya belajar guna Power Director semua. Okay, jadi kita terima cabaran tu. Jangan selalu tolak lah. Bila suruh tak tahulah. Itu yang saya selalu tengok lah. Jadi saya rasa sedih lah bila saya tengok kenapa guru kita macam ni, kualiti guru baru macam ni kan. Kita sepatutnya kita terima je tugasan yang pasti kita belajar. Tak tahu belajar kan. Dia macam tak ada alasan lah. Ini bila suruh buat, saya tak pandai buat ni. Lepas tu macam mana bila kita nak majukan diri kita. Macam cikgu je lah. Itu yang pertama lah saya tengok yang paling
saya rasa macam sedih lah sebagai seorang rakan guru kita lihat generasi-generasi yang baru kan guru macam tu tak nak belajar. Okey, satu tolak kerja lah yang negatif. Okey, yang kedua malas. Yang kedua malas. Dia malas bila suruh buat RPH, tak buat yang paling kritikal lah sebab RPH ni dia macam kita punya dokumentasi yang paling penting lah. Kalau tak buat tu memang melanggar etika kan seorang guru buat RPH. Tak buat RPH, kadang saya dengar ada setengah orang tu dia macam sekolah minta RPH. Lepas tu dia cakap, saya tak buat lagi lah. Dah setahun dah tak buat. Kalau lepas langsung tak buat. Macam terkejut. Kan dia tak buat RPH. Patutnya bila kita sebut RPH ni kita kena buat hari-hari, kita kena berpegang. Itu adalah kita punya benda yang kita kena siapkan terlebih dahulu RPH tu. Jadi hindarkan sifat malas. Macam sekarang ni kena isi SPDPR kan setiap kali habis mengajar kena isi. Jadi isilah hari-hari, jangan tangguh. Kalau tangguh memang nanti akan jadi banyak. Macam baru ni pun ada laporan guru yang tak isi semua kan. Jadi kita sebagai rakan guru ni pun kita jadi sedih dan rasa malu juga lah. Okay. Sebab dia malas. Okay. Dan kita kena hindari sifat malas. Lepas tu jangan tolak kerja. Lagi yang tiga yang perlu dielakkan. Menjatuh. Ya, apa? Saya kata dia kata kerja juga. Dia kata kerja. Satu lagi, jangan menjatuhkan orang lain. Okey. Sebab saya tengok kenapa di center ni, saya bercontoh sekolah saya, sorry ya. Kenapa di center ni guru dia boleh banyak mencapai kejayaan? Sebab apa? Sebab saling semua kan bila macam ada memenangi apa-apa anugerah, semua macam bagi sokongan. Okay, lepas tu macam besok datang sekolah, tanya budaya macam tu kita encourage. Macam saya pun bila kita mohon GC, macam saya terdekat seorang-seorang. Saya dengan ada guru Chinese, ada guru bahasa Cina, ada guru ekonomi. Jadi kami ramai-ramai buat sama-sama, isi borang sama-sama. Lepas tu tanya kan, melalui proses tu jadi dia rasa seronok. Seronok macam tu kan. Kita saling encourage lah. Jangan menjatuhkan orang lain. Kena ingat kita orang Islam ni lagi lah, kita kena ingat rezeki masing-masing. Setengah orang tu rezeki dia mungkin kita lihat naik pangkat, dapat duit banyak. Tapi kita lupa kadang-kadang rezeki kita ni kesihatan yang baik, kita ada ahli keluarga, kita ada mak ayah kan. Kita kena ingat macam tu lah, rezeki masing-masing. Jangan menjatuhkan. Kadang-kadang ni dia cerita dengan orang lain kan, ini orang ni. Jadi sebab tu dia akan menyebabkan hubungan antara rakan sekerja tu renggang. Jadi tak ada teamwork. Dia tak ada teamwork, kita rasa cepat give up. Jadi kita rasa tak ada semangat nak belajar kan. Jadi saya rasa yang tu lah ciri kepribadian yang kena dielakkan. Malas, menjatuhkan orang lain. Satu lagi tolak kerja. Saya rasa tiga tu lah. Mungkin ada kat bawah-bawah dia sak-sak lagi kan. Okey, baiklah, saya setuju dengan Ustazah. Antara kepribadian yang seharusnya dan tidak sepatutnya ada pada seorang guru adalah jangan tolak kerja, jangan malas dan jangan menjatuhkan orang lain. Saya setuju. Seterusnya saya berikan kepada rakan saya untuk bertanya. Assalamualaikum Ustazah. Boleh dengar suara saya? Okey, boleh. Okey, soalan saya yang seterusnya, apakah harapan Ustazah tentang kepribadian yang perlu dimiliki oleh seseorang yang akan bergelar guru pada masa akan datang? Okey. Harapan saya lah, macam kamu semua kan. Siapa nama? Nasarudin kan, Iliana, Azimah, Sharifah, Syahira.
Farhana Farudin ni. Okay, harapan saya semoga bila kamu masuk sekolah ni, bila orang sebut guru pendidikan Islam ni orang pandang tinggi lah. Itu harapan saya. Okay. Bila orang sebut ustaz-ustazah ni, orang macam ustaz-ustazah biasalah. Saya tak nak macam tu. Jadi saya nak bila orang sebut ustaz-ustazah ni orang pandang tinggi, orang tahu. Ni ustazah sekolah ni, kita macam kita tak nak lah title ustaz-ustazah tu di bawah. Okay. Sebab kita ajar agama, kita adalah kita kata apa, pendidikan anak-anak murid kita. Saya anggap anak murid tu macam anak saya sendiri. Okay, macam anak sendiri ke, kalau kamu muda lagi boleh anggap anak-anak murid kamu tu macam adik kamu sendiri. So macam kalau orang menghadapi kesusaran, okay, contoh kamu cakap lah seolah-olah macam adik kamu tanya, concern kan, kita kena ambil berat lah kalau tengok mak dia tak okey, aku tanya dia dengan cara yang baik lah. Okay. Saya rasa setakat ni bila saya buat pendekatan macam tu lah, saya anggap macam anak saya atau adik saya, bila saya guna pendekatan tu, setakat ni alhamdulillah. Okay, pelajar yang kita kata agresif, yang bagi cikgu lain susahkan anak kita, dan kita dia okey dalam kelas kita. Sebab kita guna cara yang macam tu lah. Okay, pelajar sebenarnya pelanggan kita kalau ikut dalam pekerjaan lah. Pelajar ni adalah pelanggan kita. Okay. Kita kena jaga prestasi mereka. Macam mana kita nak adik kita berjaya, macam tu lah kita ajar mereka. Okay. Jangan anggap kamu kerja dia ni tak apa, supaya gaji saya tak setiap bulan, apa jadi gaji masuk. Itu kita kena elakkan lah. Okay. Yang penting kita anggap satu elemen kita ni, saham kita ni, apa yang kita ajar ni saham kita di akhirat kan. Jadi apa yang kita buat ni, ingat kita mati ni, kalau diorang sampaikan semua yang kita ajar pun, at least boleh buat lagi lah amalan kebaikan kita. Saya sangat-sangat harap macam tu lah. Sayangkan pelajar, anggap macam family sendiri ataupun adik sendiri. Bayangkan kalau adik kita fail, kita rasa sedih kan, adik kita tak berjaya. Okay, macam tu lah tanggung pelajar kita. Satu menjadi guru, ustaz-ustazah yang cemerlang lah. Okay, yang rajin, sentiasa rajin. Okay, kadang-kadang tak duduk di tempat kan, pergi posting semua, sediakan modul. Kena sentiasa rajin lah. Okay, kalau memang saya perhatikan lah. Okay, dulu saya baru juga mengajar SPM tahun ke-3 saya. Tahun ke-3. Jadi banyak saya belajar lah. Tahun pertama tu saya masih tak tahu apa-apa lagi, first time pegang SPM. Jadi saya ajar macam tu. Macam tu je lah bisa kan. Tahun kedua improve. Okay, saya macam apa kata saya cuba, saya memang hafal betul-betul lah. Yang sebelum ni syllabus dia tak berapa hafal yang pertama. Tahun kedua saya hafal betul syllabus. Apa yang bila keluar result tu saya mendapati bahawa apa yang saya hafal itulah yang murid akan hafal. Kalau kita tak hafal, memang murid pun tak akan hafal. Dan saya ingat lah yang saya ajar sebelum ni, saya berpegang pada apa yang kita hafal, murid akan hafal. Kalau kita sendiri tak menguasai konten, pelajar pun tak akan menguasai konten. Menguasai konten lah. Okay. Lagi apa lagi, rajin menguasai isi pelajaran. Itu memang kita kena hafal lah. Okay, macam saya slide pun memang saya buat sendiri. Sebab saya, bila orang lain buat, dia lain tau. Macam saya nak supaya biji dalam bentuk teks bila saya buat slide tu, termasuk dengan spektrum ilmu yang ditutupi tu, maklumat yang kecil pun saya masukkan dalam slide. Jadi bila kita hasilkan sendiri, kita rasa puas hati lah. Itu masuk dalam bawah rajin jadi. Jadi kita buat modul kita sendiri, soalan-soalan. Kalau yang sebelum ni lah, set soalan yang daripada 2012 tu saya kumpul. Okay, saya kumpulkan sekali bahagian A, saya kumpulkan. Okay, bahagian B. Okay, kumpul bagi kita pelajar buat latihan dalam
dalam kelas. Masa ni lah doa kita kan, kita encourage diorang, jangan bagi diorang stres kan. Saya tahu macam zaman kamu ni lagi banyak stres. Kamu dari semua dunia ni pun macam-macam kan, yang kamu nak keluar dunia peluang pekerjaan pun kamu dah stres, belajar pun stres online semua kan. Belum lagi masuk lecturer, kawan-kawan lagi kan, nak buat assignment semua. Okay. Jadi kita macam kena macam kita tak boleh, saya kan macam old school juga kan, lama dulu cara saya yang dulu mungkin bukan macam zaman sekarang ni lah. Jadi kita kena, kita kata apa, empathy ke? Empathy macam tu lah. Okay. Kepada pelajar kita nak bagi kerja pun berpada-pada. Okay. Jadi saya tengok pelajar saya sampai pelajar kelas sains saya lah. Okay. Saya tanya kenapa tak buat PAI? Saya biasalah kalau pelajar sains ni kerja PAI memang dia buat yang paling akhir lah. Dia utamakan yang ni sebab kalau guru sains semua kan banyak kerja, dah sampai 2-3 pagi buat kerja. Sampai malam-malam ni buat kerja. Terlalu banyak homework kan. Saya pernah tanya macam saya ni dulu dia nangis. Jadi saya biar dia dulu. Lepas tu lama keluar dari cerita, cakap dia sangat-sangat stres sebab homework dia terlalu banyak. Jadi masa tu saya beritahu dia lah, kita bincang dengan mak kamu, mungkin boleh beritahu. Macam saya tak dapat apa-apa, jadi saya beritahu mungkin boleh beritahu pengetua ke. Jadi dia bincang lah, ayah dia bincang. Jadi kita bagi tahu guru, jangan bagi dia lalu banyak kerja lah. Tidak membebankan pelajar. Jadi kita consider juga pelajar kita. Ingat, apa-apa pun mereka tu adalah pelanggan kita. Kita nak hasil pelanggan kita puas hati ya. Pelajar macam adik kita, nak adik kita berjaya. Bila lihat pelajar kita masuk universiti, kita rasa sangat happy. Okay. Itulah saya rasa yang perlu adalah harapan saya pada yang baru ni semua. Okay. Terima kasih Ustazah atas pendapat yang cukup berlepas sebentar tadi, dan secara keseluruhannya saya setuju dengan pendapat Ustazah yang mengatakan guru ni bukan hanya sekadar mengajar, tetapi pada masa yang sama guru ni perlulah didik pelajar juga. Seperti mana kita menganggap yang pelajar kita ini merupakan ahli keluarga kita, adik-beradik kita ataupun sebagainya. Dan seorang guru ni adalah daripada menjadi seorang murabi, sebenarnya akan belajar sebelumlah murabi, mudaris, ahli dan sebagainya. Okey, saya akan teruskan dengan soalan saya. Saya boleh dengar saya? Boleh. Okey. Jika sebelum ini Eliana bertanyakan tentang harapan, tapi daripada saya ingin Ustazah bagikan kepada kami nasihat yang boleh yang Ustazah berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional. Bakal insan guru profesional. Ya. Okey. Apa semua? Yang pertama, kamu mesti ada letakkan balik, betulkan niat dululah. Jadi cikgu ni kenapa? Nak terima duit ke kerana Allah? Sebab bila kita buat kerana Allah ni, semua benda kita akan jadi mudah. Satu, tengok niat kamu semula lah. Kalau niat dah terpesong tu, betulkan semula. Niat. Yang kedua, bila kita buat kerana Allah ni, kita akan buat dengan bersungguh-sungguh kan. Bersungguh-sungguh. Bila mengajar tu, mengajar bersungguh-sungguh. Kita kata all out lah. Okay, all out. Material semua tu kena sediakan awal. Okay, bahan bantu mengajar. Okay, apa yang kamu nak nilai selepas itu belajar. Macam mana nak tahu diorang ni faham ke tidak, nak guna apa. Jadi kena awal lah, bersungguh-sungguh. Jadi mesti seorang guru yang berdedikasi. Okay. Jadi ada masa spend time lah
Ini saya belajar daripada guru cemerlang di Sabah. Yang ada ketua Nazir tu share dengan saya lah. Guru ni dia ada anak 5 orang, tapi dia masih lagi boleh jadi guru cemerlang. Apa rahsia dia? Rahsia dia setiap hari dia akan spend time, dia akan ada 2 jam lah, hanya dia je. Dia untuk dia buat kerja-kerja tambahan. Dia sediakan bahan ke apa ke. Jadi masa 2 jam tu, jadi suami dia bantu dia lah. Jaga anak semua. Jadi 2 jam tu dia akan fokus untuk menyediakan bahan ataupun modul lah untuk anak-anak dia. Jadi masa tu kita nampaklah seorang guru yang betul-betul dia tak banyak, tak adalah dia buat sampai 5 jam sebab dia pun berkeluarga. Dia spend time 2 jam, dia cuba siapkan edit satu modul. Kalau hari-hari kan 2 jam, bayangkan setahun kan. Sebenarnya banyak yang dia boleh hasilkan. Jadi masa saya mendengar kisah tu, saya pun jadi macam terinspirasi lah. Jadi saya pun cuba ada spend time tu masa yang betul-betul quality. Kadang-kadang kita ni bila buat kerja, kita ke arah lain kan. Buat kerja nanti tengok benda lain, buat benda lain. Jadi itulah saya belajar bersungguh-sungguh. Yang ketiga, bila kamu ni nak jadi seorang guru yang baik. Yang ketiga, sedia menerima apa-apalah tugasan. Sedia menerima apa-apa tugasan sebab kriteria seorang guru yang cemerlang ni, dia bukan saja cemerlang dari segi kurikulum, kurikulum, apa yang dia hasilkan kan, pelajar dia, pencapaian pelajar, sama ada boleh pergi peringkat daerah, negeri, kebangsaan ataupun sampai level international kan. Pelajar dia boleh mencokik bakat. Dia nampak bakat yang ada dalam diri pelajar dia. Kemudian apa lagi ya? Maksudnya cemerlang dari segi bukan hanya akademik je. Hal ehwal murid, contohnya macam dia jadi guru, membantu guru tingkatan, dia kenal lah semua pelajar-pelajar tingkatan tu, bantu kerja-kerja atau jadi guru tingkatan. Macam kurikulum, itulah yang tadi kita macam ada sekarang ni Mahrajan kan, ada ni pertandingan adab dan nilai. Dia ada setiap tahun, jadi akan ada pertandingan mimbar da'i, taranum cyber. Jadi kita hantar semua. Saya pun tak pandai taranum, tapi saya hantar juga pelajar saya taranum, dengan saya bagi surah yang ada taranum tu, saya bagi dia dengar. Jadi dia boleh ni lah belajar. Macam hafazan pun minta pelajar hafal awal-awal kan. Hafazan saya pun tak pandai juga belagu-belagu semua ni. Hafal pun kita pun tak hafal semua kan Al-Quran. Jadi kita suruh pelajar kita hafal, kita cek dia lah hafazan dia. Apa lagi ya? Itu dari segi kurikulum. Kurikulum tu memanglah pencapaian akademik. Maksudnya dia cemerlang semua bidang tu. Apa lagi? Menjadi seorang guru yang unggul ni. Macam tadi lah saya rasa dia memang kena bersedia untuk belajar benda yang baru. So bila kamu masuk dunia perguruan ni, dia memang tak ada kejutan lah. Setiap tahun tu ada benda baru. Dia macam terima. Kita masukkan diri kita dalam tu. Lagi apa lagi? Sama juga tadi, ciri kena rajin, bersungguh, akhlak kena jaga lah. Terutamanya kita ustaz-ustazah, akhlak, jangan bawa masalah kat rumah tu ke tempat kerja. Jadi tak profesional lah. Kalau boleh elakkan lah. Cumanya kalau kita ada masalah yang ni mungkin dapat dielakkan. Jadi kalau boleh yang hal di rumah tu jangan bawa ke sekolah. Reset setiap hari tu mesti nak masuk kelas tu jangan bosannya ajar budak-budak ni. Kita mesti buang sikap macam tu. Kita mesti hari baru mulakan dengan semangat yang baru. Sebab kalau kita dah set
awal pagi macam tu memang sampai balik kita akan rasa letih. Bila kita mengajar pelajar pun jadi macam mengajar je. Jadi pelajar pun dia tak akan rasa. Jadi bila kita semangat tu, kita dapat tahulah pelajar akan respon dengan semangat. Okey. Apa lagi ya? Guru yang ni. Saya rasa yang tu je kot. Yang lain tu dia macam sak di bawah-bawah tu kan. Okey. Okey, terima kasih Ustazah atas jawapan yang diberikan dan menjawab setiap persoalan. Okey, di sini saya boleh simpulkan untuk menjadi seorang bakal guru insan profesional bukan sesuatu yang senang, tetapi ia tidak mustahil untuk dicapai. Okey, saya bukakan soalan untuk kawan-kawan yang lain jika ada. Okey, Assalamualaikum Ustazah. Okey, berkenaan tadi Ustazah ada sebut tentang buat kerja sekolah untuk pelajar, macam mengembangkan pelajar. Saya tertarik dengan beberapa perkara yang Ustazah sebutkan dan saya pernah membaca satu artikel daripada Dr. Anwar. Mungkin Dr. Anwar ni ramai daripada orang pendidikan kenal dengan beliau. Beliau ni antara orang yang menyuarakan suara-suara pendidik ataupun guru lah. Beliau menyatakan bahawa pembelajaran ni adalah hendaklah fun learning, bukan satu yang strict learning. Bila fun learning, automatically ilmu yang dipelajari secara fun doesn't mean kita nak buat lawak. Maksudnya fun learning maksudnya pelajar suka dengan apa yang kita sampaikan dan ilmu tu senang untuk diserap. Itu antara artikel yang saya pernah baca lah. And one more thing saya nak tanya Ustazah berkenaan pandangan Ustazah sendiri dengan beberapa asatizah ataupun guru-guru, murabi-murabi yang bermain dekat media sosial, menggunakan media sosial untuk mempengaruhi pendidikan dalam dunia media sosial, contohnya TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya. Apa pandangan Ustazah dan pendirian Ustazah kepada situasi begini? Jazakallah khairan Ustazah. Okey, macam saya dulu, saya ada tanggapan yang negatif jugalah pada TikTok kan. Budak-budak yang selalu menari lah apalah dulu kan. Tapi disebabkan pelajar saya ramai sangat diorang menggunakan TikTok, kadang diorang cakap tu saya tak faham apa benda kan. Jadi saya pun start lah install aplikasi TikTok sebab saya nak mendalami pelajar saya macam mana. Lepas tu dulu saya Instagram pun saya tak aktif. Jadi saya adalah saya budukkan je supaya saya nak tahu macam mana, kenapa diorang kata ada Insta story semua kan dulu kan. Jadi saya pun install benda tu. Jadi bila saya tengok TikTok ni sekarang ni saya nampak dia lebih kepada positif lah berbanding negatif. Pada pendapat saya lah. TikTok ni sebenarnya dia bawa kebaikan daripada keburukan. Saya rasa kebaikan tu lebih banyak. Sebab kalau kita lihat di TikTok sekarang ni, dia jadi satu konten untuk kita menyampaikan pelajaran kita. Jadi saya tengok ramai yang ajar matematik dengan TikTok semua kan. Tapi tak adalah dia ajar macam menari-menari tu. Dia ada cara-cara dia lah. Okay, dia ajar benda yang simple. Sebab apa TikTok ni dia video dia sekejap. Jadi pelajar tu mudah dapat. Berbanding dengan kita mengajar 1 jam, kadang kan pelajar dah tak boleh terima. Sebab otak pelajar ni macam apa? Dia kalau lama sikit je dia tak boleh terima kan. Jadi saya tengok TikTok ni bagus juga. Tapi cumanya saya belum lagi lah buat menggunakan TikTok ni. Okay, sebab dia memerlukan masa lah. Masa dia kena ada lampu dia lah semua kan, nak bagi cantik sikit, kena ada editing. Saya rasa saya dari segi masa tu untuk buat konten-konten TikTok tu saya tak ada masa lah untuk itu. Tapi saya memang sangat encourage lah kalau kamu yang pakar ni, kamu lagi pakar kan editing video, kamu tahu guna apa, Filmora lah semua kan. Lagilah saya rasa saya sangat encourage guna platform TikTok ni untuk at least dalam beberapa saat tu boleh masukkan konten pengajaran kita dengan TikTok ni. Okay, sebab saya tengok ustaz-ustaz pun macam ada Ustaz Abdullah Khairi kan, ada Ustaz Wadi Anwar, ada dia punya TikTok dia. Saya pun suka sebab biar ringkas tapi kita melekat dalam jiwa kita kan. Kadang ceramah ustaz tu keluar satu perkataan je,
baca tu kita rasa sampai menyerak, rasa sedih kan, teringat apa macam Rasulullah ke apa benda. Jadi macam saya rasa sangat bagus lah. Jadi saya sangat encourage kamu menggunakan TikTok ni untuk sebagai antara medium pengajaran lah. Kalau rajin lagi buat channel YouTube kan, orang selalu buat kan YouTubers, tapi itu pun masa jugalah. Saya ni masa je saya tak ada yang, tapi saya selalu tengok, saya suka tengok, saya banyak follow guru-guru yang YouTuber ni yang TikTok, ada ustazah pun ada, ustazah cantik orang panggil kan, ustazah cantik tu pun saya tengok cara dia. Itu cara masing-masing lah, kita yang tak belajar macam mana, jadi kita guna apa cara yang kita rasa sesuai. So tak ada masalah. Saya dulu. Terima kasih Ustazah atas jawapan yang diberikan. Dan sebelum kita mengakhiri wawancara pada pagi ini, saya nak tanya Ustazah, apa kata-kata akhir daripada Ustazah kepada kami sebelum melangkah ke alam pekerjaan sebagai seorang guru? Yang pertama sekali, pastikan niat kamu, tetapkan niat. Niat saya ni kerana Allah. InsyaAllah kalau niat kamu semuanya akan jadi okey. Yang kedua, saya ucapkan selamat datanglah ke profession keguruan. Saya nak cakap kepada kamu, memang saya rasa saya sangat betul lah terlibat dengan profession keguruan ni. Sebab kalau pekerjaan lain dia susah nak profesi. Kalau pekerjaan seorang guru yang kita lihat anak-anak kita berjaya tu, itu adalah reward yang paling besar lah. Lebih happy daripada orang belanja ke makan. Rasa sangat seronok sebab kita nampak hasil usaha kita kan. Berjaya. Selamat datang ke profession keguruan lah. Yang kedua. Yang ketiga, kamu kena buatkan semangat. Macam kalau kamu yang baru ni, mungkin tahun pertama kamu down. Saya jadi hilang arah macam mana saya nak belajar saya. It's okay. Sebab kamu masih lagi dalam belajar. Macam saya kan, SPM kali pertama tu memang keputusan tidak memberasakan tak baik. Memang saya down tapi disebabkan nasib baik lagi sokongan takdir sendiri, dia tak salah cikgu. Jadi kita bangkit semula. Macam tu lah. Kalau buat salah, kita masih belajar kan. Tapi yang penting adalah apa langkah yang kita akan lakukan seterusnya. Kita ingat macam tu. Lagi apa lagi nasihat? Jangan peduli orang cakap, jangan peduli. Asalkan apa yang kita buat betul, tidak melanggar syariat Islam, teruskan. Kalau kita layan orang ni memang sampai bila kita tak akan maju. Lagi satu, jangan mudah terpengaruh. Saya takut kalau nanti kamu dapat persekitaran. Sebenarnya persekitaran sekolah penting juga. Kalau kamu masuk persekitaran sekolah yang negatif, yang cikgu dia malas, yang suka bergosip, ini memang akan mempengaruhi kamu lah. Kamu kena buat lah. Cuba motivasi diri, cari balik apa matlamat kita, apa niat kita bila kita masuk bidang profession perguruan ni. Itulah, jangan peduli orang, jangan terpengaruh dengan sifat yang negatif. Cari kawan-kawan yang boleh encourage kita, kawan-kawan yang baik, yang selalu beri positif lah. Jangan apa-apa sikit dia macam nak datang kita. Macam kita nak mojisi lah. Mojisi macam dia pandang rendahkan pada kita. Peduli lah orang mesti. Kalau kita rasa kita boleh, kita teruskan. Peduli apa orang cakap. Kemudian apa lagi nasihat saya kepada kamu? Bila kamu masuk sekolah baru ni, memang semua cikgu senior, semua memang akan ni lah
cepat balik. Budak baru macam tu kan. Jadi kamu cuba ramah dengan dia orang lah. Okay, tegur panggil lah. Kak okey ni kan, benda tegur lah. Lama-lama okey lah. Lepas tu jangan kita sombong. Kalau introvert pun kita kena cuba jangan introvert. Macam saya sebenarnya saya tak berani approach orang dulu. Kalau jenis saya dulu kan, tapi bila saya masuk sekolah, memang kita yang kena approach. Kalau tambahan lagi kalau kita guru baru, kita yang kena approach. Sebab guru yang senior dia ada dia punya ego lah. Takkanlah saya nak tegur guru yang baru kan. Macam itulah. Jadi kamu yang kena approach. Jaga hubungan baik dengan mentadbir. Okay? Buatlah, kalau buat apa yang mentadbir pun insyaAllah tak ada masalah. Okay, itu nasihat saya lah. Okay. Dan cari masa untuk healing. Kadang memang penuh dengan stres kan. Kadang kita pelajar ni memang kalau cikgu ni pergi mana-mana pun, kalau makan pun dia akan cakap pasal studio dia. Macam saya pun saya tak apa kalau balik rumah kan, dah lah balik kampung tu setahun 2-3 kali je, balik rumah cerita pasal belajar. Jadi macam cari masa tu untuk healing, khas untuk diri kita sendiri. Ada time me time tengok siapa yang nak cerita Korea ke apa, tengoklah ada spend time dah sejam ke 2 jam ke untuk diri kan. Sebab memang stres kan. Kalau lagi bila datang sekolah, saya flashback saya balik dulu masa saya baru dulu nasihat. Satu, hubungan pasti yang peduli dengan apa yang orang cakap, kita yang tegur dulu senior. Lepas tu kena buat apa yang disuruh lah. Bila dia tak habis, jaga hubungan baik dengan mentadbir. Jangan tolak kerja, itu yang pasti. Sekali yang tolak pandangan mentadbir tu memang out lah jadi. Dengan tolak kerja, cuba buat. Macam kalau mentadbir tu kalau tak tahu pun, okey saya jujur. Itulah saya rasa nasihat. Yang tu sama lah tadi, kena rajin, lepas tu konsisten buat kerja. Saling bantu. Tapi jangan, satu lagi, jangan sampai dibuli. Saya pernah kena bully dulu, saya tak tahu saya dibuli. Rupanya kerja tu bukan kerja saya, tapi saya buat. Waktu tu saya macam ingat macam kerja saya kot, sebab tak cakap kerja saya. Jadi saya buat, punya cikgu boleh beritahu saya sebenarnya saya lagi dibuli. Macam tu lah. Jangan biarkan diri dibuli. Kalau kerja, kalau betul-betul kerja kamu baru buat. Cikgu senior ni bila dia tengok junior baru datang, memang akan habis semua bagi kerja. Suruh kamu tanda kertas semua. Macam saya baru masuk, dah kena tanda kertas exam. Saya dah lah baru lagi kan, tak tahu pasal sekolah lah. Kena tanda kertas exam. Macam terkejut lah. Sebab kita nak menandu, kita tak tahu kan. Jadi buat kerja yang memang kerja kamu. Jangan sampai dibuli lah, sebab ada tengah cikgu senior ni dia macam tu, dia bully yang baru kan. Itulah nasihat saya, jangan sampai dibuli lah. Jangan baik sangat sampai dibuli. Kita kena ada pendirian lah. Kalau orang yang macam ni, kita kena cakap, minta maaf saya ada kerja lain. Macam tu lah. Itu pengalaman saya lah. Saya rasa itu je kot. Ada apa-apa tak yang kamu nak tahu lagi berkaitan sekolah ke? Baik, terima kasih Ustazah. Saya rasa apa yang telah Ustazah jelaskan daripada soalan yang awal, daripada permulaan wawancara sehinggalah soalan penerapannya jelas sekali menyatakan bahawa jika kita menjadi seorang insan ataupun lebih dikenali sebagai insan seorang guru, kita haruslah sempurna, menjadikan diri kita sempurna dari berbagai aspek. Kerana seperti mana kita tahu, menjadi seorang guru bukan sekadar mengajar, malah kita mendidik seseorang menjadi seorang insan yang terdidik. Sebagai kesimpulannya, membina sebuah negara bangsa yang sempurna bukanlah satu tugas yang mudah, tetapi kita juga harus sempurnakan diri untuk menyempurnakan yang lain. Rasanya setakat
ini sahaja wawancara kita pada hari ini. Sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada Ustazah kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami di sesi wawancara pada hari ini. Segala kekurangan haraplah dimaafkan dan apa yang terlebih juga minta dimaafkan, dan terima kasih Ustazah. Kita ambil gambar dulu lah. Okey, boleh. Okey, siapa nak ambil gambar ni? Okey, semua berkeadaan bersedia. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, jazakallah khair ala kulli hal Ustazah. Terima kasih kerana memberi kerjasama yang baik kepada kami sebagai dikatakan sebagai seorang yang baru merangkak dalam dunia pendidikan. InsyaAllah doakan kejayaan buat kami yang boleh dikatakan adik-adik lagi ataupun adik yang tua. Saya saja insyaAllah. Okey, sorry kalau ada kekurangan dari saya. Okey. Dan jangan lupa kalau kamu buat kesilapan di awal it's okay. Jangan rasa gebak. Okey. Yang penting next step je lah. Okey. Okey, saya doakan kamu berjaya direct dengan cemerlang. Okey. 3.7 ke atas. Okey. Barakallah. Okey, teruskan jangan. Okey, apa-apa boleh. Kalau ada apa-apa soalan tu boleh mesej saya, ada masalah. Okey, insya-Allah yang saya akan bantu. Okey. InsyaAllah akan kami semua diberkati Allah. Semoga berjalan kami untuk menjadi sila baru. Berkatlah dan harap-harap kami dapat berjumpa dengan Ustazah yang dikatakan oleh Ustazah untuk belajar dan bercakap insyaAllah. Jazakallah. Okey, lain ada tambahan? Okey, rasanya sekian saja kita punya wawancara. Apa yang baik datang dari Allah SWT, apa yang tidak sempurna datang dari kami sebagai pengajar wawancara, dan mohon dimaafkan daripada pihak kami, pihak pengajar juga, dari sisi kita sendiri. Mohon maaf dan terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.